Bert, kamu buat apa ni? Saya tengah tuntut tanah adat lah. Ni tanah adat kamu ke? Lebih kurang lah. Kamu tak boleh tuntut tanah adat kamu macam ni lah. Jadi macam mana saya nak tuntut tanah adat? Macam ni, sebelum apa-apa, kamu perlu pastikan komuniti kamu ada sejarah dengan kawasan tersebut. Dan kamu juga perlu ada hubungan dengan tanah adat tersebut. Kamu buat apa pula ni, Bert? Ni hubungan saya dengan tanah adat. Bukan macam ni lah, Bert. Maksudnya, kehidupan kamu berkait rapat dengan tanah adat tersebut. Contohnya, kamu lahir di sana, kamu bergantung sumber hutan di sana. Dari situlah identiti kamu terbentuk. Kamu tak faham lagi ni. Baiklah, mari saya jelaskan dengan kamu. Hai, episod ini kami akan bincangkan apa itu tanah adat. Tanah adat bagi orang asli adalah suatu kawasan yang didiami dan ditadbir oleh sesebuah komuniti orang asli sejak turun-temurun sehingga sekarang. Ia merangkumi semua kawasan yang menampung kehidupan tradisi sesuatu komuniti orang asli. Ini termasuk tapak perumahan, kawasan berkebun, kawasan memburu, tadahan air, tempat-tempat keramat, kawasan perkuburan dan lain-lain. Konsep tanah adat ini juga merangkumi sumber-sumber yang boleh diperolehi daripada kawasan-kawasan ini seperti air, rotan, buah-buahan, herba-herba dan sebagainya. Jadi, secara umumnya, tapak perumahan, kebun-kebun dan kawasan kubur disebut sebagai tanah adat. Namun, kawasan keramat, memburu dan tempat mencari hasil pula adalah disebut sebagai wilayah adat. Sumber-sumber hutan pula, air dan sebagainya juga sebahagian daripada konsep tanah adat. Jadi, konsep tanah adat ini merangkumi tanah, wilayah dan sumber-sumber di dalamnya. Tapi, payahlah nak sebut panjang-panjang macam ni. Dalam siri ini, semua tu kita panggil tanah adat. Okey, sekarang kita dah faham konsep tanah adat. Tapi yang penting kita perlu tahu apa bezanya tanah adat dengan tanah biasa. Tanah bagi orang luar adalah suatu harta yang boleh dijual beli dan diganti dengan tanah yang lain. Tetapi bagi kita orang asli, tanah adat tak boleh diganti dengan mana-mana tanah yang lain. Ia khas untuk satu komuniti saja. Sebab tanah adat adalah tempat lahirnya nenek moyang kita. Lagipun, kerohanian kita bergantung kepada tanah adat. Kenapa? Sebab sistem kepercayaan orang asli berasas dari hubungan dengan roh atau semangat yang ada di dalam alam sekitar kita. Selain itu, kita juga bergantung kepada tanah adat untuk keperluan harian seperti makanan, air, tempat tinggal dan juga sumber pendapatan. Sebagai contoh, ini sumber dari tanah adat kita, rotan. Rotan boleh dijadikan bakul. Daun bengkuang pula boleh dijadikan tikar. Buluh boleh dijadikan rumah. Pengetahuan dan kemahiran ini kita belajar dari orang-orang tua di komuniti. Mereka juga sumber rujukan kita mengenai sejarah komuniti kita. Merekalah sejarawan, merekalah cikgu. Tanah adat daging kita. Ini sayang orang asli. Sayang halba-halba, sayang hasil derek, hasil dama, hasil telung wangi, canan gaharu. Sayang tu macam ni kita pergi, kita duduk, kita rasa tenang, ada ikon, ada sejuk, ada bunyi burung, ada bunyi lauk-lauk lah macam sikah apa semua. Sebab itu Gunung Ganang kita sayang. Tak boleh pupus habis-habis. Kita hormat dia
yang kita siwang ni, kita sebut nama dia, akan dia fikir, oh, kita nak jaga dia orang lah. Dia jaga lah. Tapi sekarang ada pihak yang mempertikaikan pengiktirafan tanah adat orang asli. Walaupun kita adalah masyarakat yang terawal di negara ini. Ini bukan cerita dongeng, sudah terang lagi bersuluh. Sejarah orang asli disokong oleh sejarah tertulis. Menurut pakar-pakar sejarah, orang asli adalah penduduk terawal di semenanjung Malaysia. Setiap komuniti ada wilayah khas mereka sendiri dan ada adat dan tradisi yang berbeza. Sejak masa itu, kita sudah ada masyarakat yang tersusun dan bertamadun mengikut cara tersendiri. Namun kemudian, bangsa-bangsa lain mula menjajah di sini sampai akhirnya terbentuk negara kita sekarang. Semakin negara kita membangun, semakin banyak tanah diteroka untuk pembangunan dan keuntungan oleh syarikat-syarikat besar. Jadi sekarang, tanah adat kita semakin tergugat. Tetapi, ingat, kita ada hak untuk mempertahankan tanah adat kita. Hak ini juga telah pun diakui oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu sebuah pertubuhan antarabangsa yang telah dianggotai oleh negara-negara di seluruh dunia melalui Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap Hak Orang Asal atau lebih dikenali sebagai UNDRIP. Namun, walaupun negara kita telah menandatangani deklarasi tersebut, terdapat banyak cabaran lagi untuk tanah adat kita diiktiraf dan komuniti masih perlu membuktikan bahawa tanah tersebut adalah tanah adat kita. Sekarang kamu faham apa tu tanah adat? Bukannya mana-mana tanah boleh dituntut sebagai tanah adat tau. Tak jadilah kalau macam ni. Yelah, ni macam bukan tanah adat kamu. Kamu tak lahir dan duduk di sini. Lagipun kamu ada ke bergantung dengan tanah di sini? Tu, kamu tengok jagung tu. Ada ke dalam sejarah kampung kamu? Tapi, kamu masih boleh tuntut dan buktikan tanah adat komuniti kamu. Di kampung kamu sajalah. Dan jangan bimbang. Kami akan bincangkan cara-caranya dengan lebih mendalam dalam episod yang akan datang. Saksikan! Ikuti siri Kembali ke Asal di laman YouTube dan TikTok untuk menonton semua episod. Jumpa anda di sana. Bye!